Puan Nuri sekejap ya. SPLKPM ada link, nanti kita akan kongsikan sekejap lagi. Okey. Untuk keadaan stres tu, bila kita macam contohnya stres ini menyebabkan kita marah atau kita dalam keadaan risau ataupun takut, perasan tak degupan jantung kita tu laju terkejut ke apa ke semua, kita punya degupan jantung laju. Tadi cerita yang saya cerita di awal tadi, itu adrenaline punya function tadi tu. Okey. Kemudian bila stres juga, perasan tak kita rasa dada kita macam sesak. Okey. Terutama kalau orang ada depression, anxiety, dia akan kerap merasakan simptom inilah, sesak dada, ada loya atau rasa nak muntah. Dan kalau untuk macam anxiety dan sebagainya tu, terutama anxiety, dia punya simptom berpeluh tu. Berpeluh tangan, berpeluh badan dan sebagainya tu, dia akan meningkat lah. Okey, kemudian dari segi tumpuan juga, kalau kita stres kita akan cepat lupa sebab kita tak boleh fokus. Dan dia akan macam masuk kanan keluar kiri maklumat tu, jadi dia tak install dalam kepala, jadi kita susah lah nak ingat, dan fikiran kita jadi macam agak celaru dan kalau kita akan menjadi terlalu serius, mungkin dia akan cepat marah dan sebagainya. Kalau orang usik sikit mungkin kita akan naik temperature, cepat marah. Selalunya kawan usik tak ada masalah, tapi bila kita dalam keadaan stres, bergurau seperti biasa tapi menyebabkan kita marah. Okey, mungkin kita marah dengan menggunakan suara atau mungkin kita menggunakan tingkah laku dan sebagainya kan. Itu kesan-kesan yang kita boleh perhatikan jika dalam badan kita dalam keadaan stres lah. Okey. Kemudian kalau kita tengok dari segi perangai, tingkah laku orang stres ni kan, contohnya dia tak boleh duduk diam, bergerak-gerak, bergedik-gedikkan kaki dan sebagainya tu, atau gigit kuku, ataupun makan berlebihan, merokok. Ada juga mungkin rakan-rakan kita yang mengambil jalan minum arak dan sebagainya tu. Biasa tak dengar orang maki-maki hamun, marah-marah tu? Kalau kita tengok tu, dia dalam keadaan biasa dia tak maki hamun, dia tak marah. Bila dia maki hamun dan marah, bermaksud dia dalam keadaan emosi tertekan lah. Kat situ sebenarnya ada stres. Kemudian pernah jumpa tak orang yang suka menyalah-nyalahkan orang? Kadang-kadang bukan orang saja disalahkan, sistem pun disalahkan. Okey, baik. Dan yang kita tengok paling ni adalah tingkah laku agresif lah. Kemungkinan kalau kita kata dalam situasi marah yang orang kata tinggi tu, level kemarahan yang tinggi tu boleh menyebabkan pergaduhan dan sebagainya lah. Okey. Okey, yang ni impact stres atau kesan stres kepada kesihatan saya telah kongsikan tadi. Ini secara umum lah kita tengok kolesterol, badan kita menghasilkan lebih banyak gula dalam darah untuk merangsang tenaga yang cepat. Bila kita penat, badan kita perlu recover energi kan. Jadi itu sebenarnya menyebabkan kadar gula tu meningkat sebenarnya. Jadi digestion kita pun tadi saya dah sebut, darah tinggi dan sebagainya tu. Okey, ini kita nak pergi kepada tajuk utama kita. Tadi saya kongsikan bagaimana keadaan emosi kita kalau kita tidak kawal. Dia akan satu adalah masalah emosi, yang kedua adalah berkaitan dengan fizikal. Jadi kita nak bantu rawat dengan menggunakan terapi SAFE ini. Baik, apa dia SAFE? SAFE adalah Spiritual Emotional Freedom Technique, iaitu yang menggabungkan 14 teknik ya. Dia bukan satu teknik tapi 14 teknik digabungkan dalam terapi SAFE ini, di mana salah satunya mungkin tuan-tuan dan perempuan biasa mendengar NLP ya, Neuro Language Programming. Pengamalnya dinamakan NLP. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan NLP, siapa tahu kan? Okey. Behavioral therapy ni adalah teori psikologi lah, dia menggunakan pendekatan kognitif ya. Kalau macam contoh saya dalam proses counselling, saya banyak menggunakan rational emotive behavior therapy. Mungkin Puan Siti dia menggunakan CBT. CBT hanya fokus pada cognitive behavior, tapi untuk saya menggunakan satu lagi elemen, iaitu memasukkan emosi. So REBT, saya punya REBT digunakan dalam proses sesi. So nak tunjukkan behavior therapy tadi itulah. So logos terapi, psikoanalisa juga teori psikologi, hipnosis, nanti information nanti kita akan buat proses information nanti kita akan buat dalam proses SAFE kita nanti. Gestalt terapi juga teori psikologi, meditasi tadi nanti doa kita akan ajar satu bentuk sebagai satu bentuk meditasi. The power of prayer.
Okey, dan dia berkonsepkan tadi sebab kita masukkan spiritual tadi tu, dia ada elemen doa lah, the power of prayer, dan juga berfokuskan kepada Tuhan lah. Kita bila kita tapping tu sebenarnya satu ikhtiar, kita rangsang titik energi, tapi asbab kesembuhan itu Tuhan punya ni lah, Tuhan punya kuasa lah. Baik, kita alang-alang kita berkenalan dengan self, kita cuba untuk mengenali lah siapa sebenarnya yang mencipta self ni. Okey, self sebenarnya dia adalah orang kata sebenarnya ilmunya telah ditemui beribu tahun. Dia asalnya daripada apa kata ancient Chinese medicine lah kita kata. Yang perubatan daripada orang Cina, mereka menggunakan acupuncture untuk merangsang titik yang dinamakan qi itulah, yang untuk mengalihkan qi ataupun qi. Dia sebut, orang Cina sebut qi. Qi adalah energi untuk menyeimbangkan yin dan yang dalam badan kita. Kalau itu Chinese punya perubatan lah. So sebenarnya punca masalah emosi dan sebagainya tu fizikal kita adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan yin dan yang kalau ikut perubatan orang-orang Cina lah. Dan kalau kita tengok di barat di barat Dr. Roger Callahan ni dia sebenarnya ada seorang pesakit yang bernama Mary, di mana Mary ni sebenarnya dia ada masalah dengan fobia. Kategori fobia yang dialami oleh Mary adalah intense aquaphobia ataupun fobia yang melibatkan air, takut air. Mungkin ada sejarah pernah orang kata tragedi yang berkait dengan air, so dia menjadi seorang yang fobia dengan air. Dan Dr. Callahan ni dia nak menguji adakah sistem energi tubuh ni ada kaitan dengan boleh merawat fobia tu. Jadi dia menggunakan kaedah tapping. Okey, ni permulanya kaedah tapping. Okey, dia ketuk pada hujung jarinya di bawah kelopak mata. Jadi mesej yang Dr. Callahan, penemuan Dr. Callahan dapat ni adalah rawatan untuk fobia, terutamanya berkait dengan fobia air adalah melalui tapping di bahagian bawah mata. Nanti saya akan ajar tuan-tuan dan puan untuk tapping di bahagian bawah mata. So sesiapa yang ada masalah fobia dan sebagainya, kita akan bantu buat rawatan tu lah. Okey, kemudian dalam masa beberapa minit, Dr. Callahan dapati fobia Mary tu hilang. Maksudnya efektif lah kaedah ketukan pada bahagian bawah mata ni, yang titik bawah bahagian mata ni, dia boleh merawat untuk masalah fobia. Dia bukan sahaja fobia air, kita ada fobia yang takut lipas, fobia yang takut ruang, orang ramai dan sebagainya tu kan. Ada yang kat sini yang takut lipas tak? Takut lipas, takut cicak, adalah benda-benda lain kan. Kalau saya, benda yang saya takut ular, saya memang takut ular. Kan, saya sebut pun sebenarnya saya gerun nak sebut. Kalau tengok lagi takut, kalau jumpa lari terus lah. Itu dia punya degree-nya tu kan. Ada sebab-sebab tertentu lah kenapa saya takut, saya merasa fobia dengan ular, ada ceritanya. Badan dia sebab fobia lah, kita merasa takut pada sesuatu objek tertentu lah. Okey, kemudian mungkin kita akan gunakan tapping nanti lah untuk kita rawat tu. Okey, kita teruskan. Baik, selepas Dr. Callahan menemui rawatan untuk fobia takutkan air tadi tu, dia punya dapatan tu diteruskan oleh Gary Craig. Dia adalah murid kepada Dr. Callahan tadi. Jadi Dr. Craig lah sebenarnya yang telah mewujudkan istilah EFT. Okey, tadi masa Dr. Callahan dia belum ada nama, dia hanya jumpa teknik ketuk. Tapi bila sampai ke Gary Craig ni mewujudkan satu jenama lah, iaitu Emotional Freedom Technique, yang di mana Gary dia menyusun teknik ini untuk jadikan dia lebih sistematik lah. Jadi bila dah sistematik tu senang lah dia nak praktik, dia nak ajar kepada orang. Dah ada dia punya step-step yang tersusun. Jadi lebih mudah lah, EFT ni lebih mudah dipraktikkan. Dan orang kata usaha ni diteruskan oleh Steve Well. Steve Well ni dia bawa EFT yang Gary Craig ni ke Australia, dan bukan sahaja digunakan untuk merawat fobia, sekarang EFT digunakan untuk meningkatkan prestasi. Okay, sebab tadi kan dia ada NLP dan sebagainya tu, elemen NLP dan sebagainya tu, jadi dia gunakan kaedah ini untuk meningkatkan prestasi lah, peak performance ya.
Baik. Bila masa berlalu, EFT ni makin berkembang dan dia menjelajahlah daripada satu negara ke satu negara, dan di akhirnya salah seorang daripada orang Asia kita iaitu Ahmad Faizanuddin ni, dia pergi belajarlah teknik EFT ni daripada Steve Well tadi yang kembangkan EFT di Australia tadi tu. Encik Ahmad Faiz ni dia pergi belajar, dia orang Indonesian. Dia pergi belajar teknik EFT dan dia mendapati ada satu perkara baru yang dia perlu masukkan, iaitu dimasukkan elemen spiritual. Jadi mengapalah Cik Ahmad Faiz ni dia merasakan elemen spiritual itu satu yang perlu untuk dimasukkan dalam proses rawatan, kerana dia mengambil satu satu pendirian bahawa jika kita buat satu usaha, kita sangkutkan atau kita gantungkan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah the most powerful, maka dia usaha tapping itu dikaitkan dengan orang kata tawakal lah, konsep tawakal, kita minta dengan Tuhan. Dan dia juga membuat kajian ilmiah di mana ada kajian-kajian membuktikan bahawa elemen doa dan spiritual ni boleh digunakan dalam proses healing. Dan ada juga orang-orang dalam bidang perubatan ini telah mula menjadikan doa ini sebagai satu medium penyembuhan. Dari situlah bermulanya SEFT lah, SEF. Alright. Tadi tu kita dah tengok sedikit sebanyak mengenai pengenalan SEF. Jadi sekejap lagi kita akan mula proses tapping tu. Kita nak buat 18 step tadi tu yang mengambil masa hanya 10 minit. Cuma saya ambil inisiatif untuk jelaskan dululah why kita nak belajar teknik SEF. Dan untuk itu saya memerlukan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat satu aktiviti Jamboard sekali lagi. Kita akan buat body image. Saya akan minta tuan-tuan dan puan-puan dalam tempoh 10 minit untuk buatkan Jamboard. Sekejap lagi saya akan berikan detail ya. Saya minta tadi masa waktu rehat supaya adakan segelas air kan, atau sekurang-kurangnya minum segelas air. Saya pun bawa botol air saya dan saya telah pun minum. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak melakukan SEF, saya mohon supaya minum air tu. Okey, terima kasih Puan Umi, ada airnya. Jom kita minum dulu. Okey. Okey. Minum air tu dia sebenarnya membantu kita punya kelancaran kita punya ni lah, sistem ni kita punya badan tu. Jadi dia minta segelas air sekurang-kurang. Okey. Yang poin yang nombor 4 tu kita abaikanlah sebab kita tak buat SEF untuk orang lain. Yang ini kita nak buat SEF untuk diri kita sendiri. Jadi kita duduk dalam, pastikan tuan-tuan dan puan-puan tadi dah regangkan bahu. Sekarang ni cuba relaxkan badan. Relaxkan badan sebab sekejap lagi kita nak tapping. Okey, kita nak pastikan keadaan badan kita berada dalam keadaan selesa. Kita dah minum air, kita cuba bertenang, relax dan sebagainya tu. Kemudian saya akan beritahu bahawa SEF ini sebenarnya dia ada dua versi. Satu versi ringkas, yang satu iaitu ada 9 step. Yang satu lagi tu adalah versi penuh iaitu ada 18 step lah, 18 titik yang kita akan ketuk. Jadi yang akan saya kongsikan adalah yang full version iaitu ada 18 titik meridian yang akan kita tapping lah. Okey. Baik, sebelum kita pergi kepada proses tapping, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan titik-titik meridian yang ada pada anggota badan kita. Di sebelah kiri dan kanan slide itu kalau kita tengok di sebelah kanan, kita ada titik-titik meridian yang merangkumi daripada kepala sehinggalah badan kita lah. Ada di bahagian dahi, ada di bahagian bawah mata, di bahagian hidung, di bahagian mulut, leher dan sebagainya tu. Okey, dan setiap titik-titik ini dia menghubungkan kepada organ-organ tertentu dalam badan kita. Contohnya bila kita ketuk di bahagian titik meridian, dia akan menghubungkan ke paru-paru kita, lung. Kita punya lung Kemudian kalau kita ketuk di bahagian contohnya bahagian tepi ni, dia akan pergi kepada sistem pencernaan kita.
Ada juga titik yang berada di bahagian belakang tengkuk kita. Tapi untuk hari ini saya tak ajarlah ketukan di bahagian belakang sebab agak susah nak ketuk di bahagian belakang ni. Saya akan ajar tapping di bahagian muka sehingga berakhir dengan tangan. Jadi 18 titik cover bahagian muka, badan sikit dan juga tangan Okey. Jadi kalau kita tengok lung meridian, banyak fungsinya di jari Kita tengok di jari. Di jari ni ada lung meridian ataupun meridian yang berhubung dengan kita punya paru-paru. Jadi nanti kita akan ajar tapping di bahagian tangan, di mana kita akan cuba memberi keselesaan pada bahagian paru-paru kita lah. Dan kalau kita tengok heart atau jantung, dia berada di mana? Dia berada di bahagian sini. Okey, kemudian inner gate point berada di tengah. Kemudian kita tengok lagi lah ada banyak pencernaan kita ada di bahagian sini. Okey. Itu tu antara titik meridian yang kita boleh buat tapping lah untuk membantu proses pemulihan tu. Okey. Jadi tadi masa peringkat awal tadi saya kongsikan bahawa SAFE ini asaskan berdasarkan ilmu acupuncture. So acupuncture ni dia banyak penyakit lah kita gunakan untuk proses rawatan acupuncture ni. Contohnya untuk merawat arthritis, sakit kronik seperti sakit kepala, sakit belakang dan mungkin lenguh di bahagian leher kita. Juga boleh merawat kemurungan atau depression, insomnia ataupun gangguan susah nak tidur, sakit migraine, loya, masalah kata sinus ataupun hidung tersumbat tu, dan juga tadi tekanan dan kebimbangan kita katakan sebagai anxiety tadi, dan juga boleh membantu dalam proses kita kata mengurangkan berat badan. So tapping dia boleh membantu juga mengurangkan berat badan, tapi sebagaimana saya katakan peringkat awal tadi, tapping sekali tak turun 5 kilo. Jangan anggap tapping sekali dah turun berat badan berkilo. Dia kena melakukan proses itu secara berulang-ulang lah, dan dia hanya 10 minit. Ambil masa sekejap dan kita buat dan kita amalkan lah. Okey, jadi saya nak kongsi sedikit sebelum saya tunjukkan step-step 18 titik tu, bagaimana saya menggunakan SAFE ini dalam proses rawatan dengan klien. Masa saya pernah menerima seorang klien yang mengalami masalah tekanan darah tinggi dia adalah seorang staff AKP yang berusia awal 30-an lah. Dia ni mengalami masalah tekanan darah tinggi, so dia dirujuk pada saya untuk masalah kesihatan tu. Mungkin sebagai cara dia bertugas di sekolah, jadi pihak sekolah beri inisiatif untuk dia berjumpa dengan kaunselor bagi dia berbincang tentang masalah kesihatan dia tadi tu. Jadi saya kongsikan teknik tapping ni kepada saya punya klien yang mengalami darah tinggi tu. Masa sebelum kita buat SAFE, kita tanyalah dia punya tahap ketegangan bahagian bahu dan juga rasa pening dia tu, sebab orang sakit darah tinggi kan dia rasa pening kan. Jadi sakit tegang di bahagian tengkuk dan bahu tu, saya tanyakan berapa dia punya skala. Sebelum kita buat tapping, kita tanya dulu skala berapa tahap kesakitan dia. So dia dah bagilah tahap kesakitan dia adalah 8 lah. Kalau kita tengok dalam skala 10, 8 ni kesakitannya agak inilah teruk lah. Jadi bila kita lepas buat proses tapping tu, dia punya kesakitan tu, degree kesakitan tu menurun sehingga 4. Jadi di situ kita tengok saya telah memang menggunakan teknik tapping ni dalam proses rawatan dalam sesi, bukan sebagai orang kata hanya teknik saja, maknanya dalam proses sesi saya masukkan elemen tapping untuk membantu proses sesi itu menjadi lebih orang kata lebih berkesan lah kepada saya punya klien. Jadi memang terbuktilah saya telah mencuba, dan ramai juga rakan-rakan kaunselor saya yang tahu tentang ilmu SAFE ni, mereka juga mencuba, dan mungkin kalau tuan-tuan dan puan kenal rakan-rakan kaunselor boleh bertanyalah tentang terapi SAFE ni dengan lebih lanjut. Dan mungkin dia ada dua cara lah. Satu, kita boleh buat secara individu, maknanya kita buat untuk diri kita sendiri, dan kalau macam saya boleh buat juga kepada klien saya. Cuma untuk kita di Malaysia, kita ada halangan gender di mana saya kaunselor perempuan tak boleh tapping lah klien lelaki yang tak ada pertalian saudara. Jadi
saya boleh tapping sesama perempuan lah. Jadi kalau kat rumah boleh buat dengan family lah, maksudnya kalau dengan anak-anak, dengan pasangan dan sebagainya itu boleh buat. Sebab tuan-tuan dan perempuan boleh sentuh bahagian-bahagian badan tertentu tu. Okey, jadi ada 3 saja dia punya proses dalam self ni, iaitu pertama adalah kita set up, yang kedua adalah proses tune in dan yang ketiga adalah proses tapping. Set up itulah kita nak kenal pasti kita punya kesakitan emosi tu sakitnya kategori apa dan apa tahap dan kesan dia. Okey, yang kedua adalah tune in, kita nak menerima bahawa sakit itu adalah satu perkara yang real yang kita hadapi dan kita nak buat rawatan lah terhadap kesakitan itu. Dan tapping adalah ketukan pada 18 titik meridian pada bahagian badan kita. Yang tak nampak slide Okey. Jadi untuk setup, kita ada 2 cara sebenarnya untuk setup. Pertama, kita boleh mulakan pada bahagian karate chop dan pilihan yang kedua adalah pada bahagian soft spot. Okey, pada bahagian soft spot, saya tunjukkan bahagian soft spot soft spot berada pada bahagian dada di antara collarbone dengan kita punya bahagian, bila kita sentuh dekat bahagian dada tu ada bahagian yang lembut, kalau kita tekan dia akan rasa sakit. Okey, so itu adalah bahagian soft spot. Jadi kita nak buat setup kat situ lah. Kita nak buat setup kat situ. Kalau ikut apa yang saya baca, kalau karate chop dengan soft spot itu lebih efektif. Lebih kesanannya pada bahagian soft spot. Okey. Jadi untuk yang setup pertamanya adalah saya nak minta tuan-tuan dan perempuan, tadi Puan Siti telah mengajar bagaimana nak buat jamboard nak buat jamboard. Jadi saya minta, saya beri masa 10 minit untuk tuan-tuan dan perempuan login balik ke Google Drive itu, cari aplikasi jamboard dan saya minta tuan-tuan dan perempuan mendapatkan image orang ini daripada Google Image dan menggunakan tools-tools yang pen, marker dan sebagainya di sini untuk menandakan bahagian badan yang rasa sakit lah. Okey, kalau kita tengok contoh yang slide saya beri ni, yang ini adalah individu ni dia ada masalah dari sudut sakit fizikal dan juga sakit emosi dia. Dia ada sakit di bahagian bahu, stres di bahagian bahu, sakit tengkuk dan 3 bahagian sakit satu dekat bahagian tengkuk, bahagian perut dan juga bahagian kaki. Okey, ini kesakitan orang yang di dalam slide saya ni lah. Kemudian orang ini juga dia ada sakit dari sudut emosi dia, iaitu dia merasa sakit hati kat seseorang lah. Marah kat seseorang, sakit hati kat seseorang. Jadi dia nak cover 2 ketidakselesaan. Okay. Okey, kita boleh sambung. Dia bukan putus bukan suara saya putus, ada sedikit tu tadi. Sedikit perkara yang saya kena settle tadi. Okey, tak apa, kita sambung. Kita akan tengok balik tadi proses kita dah buat setup tadi, kita nak gunakan Jamboard untuk setup. Proses setup dalam self kita akan gunakan Jamboard, di mana tuan-tuan dan perempuan pergi kepada Jamboard yang Puan Siti dah ajar tadi tu.
So saya tak tunjuklah demo sebab Puan Siti dah ajar bagaimana nak buat Jamboard tu. Nanti pergi ke Jamboard, dapatkan image yang inilah yang saya tunjukkan ini. Saya type dia sebagai people shape. People shape bentuk orang lah, kita kata dalam bahasa Melayunya bentuk orang. Jadi kita search dekat Google Image tu nanti dia akan keluar pilihan yang macam ni lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan masukkan dalam Jamboard itu. Dan tandakanlah bahagian yang sakit itu. Saya beri masa 10 minit boleh ke? Cuba-cuba type dekat chat, boleh tak kita beri masa 10 minit atau 10 minit boleh ya? Tuan-tuan dan perempuan, okey. Kalau saya bagi 10 minit untuk tuan-tuan dan perempuan buat the setup dekat Jamboard. Pergi dekat Jamboard, dapatkan image orang ni dan gunakan marker pen dekat sini untuk menandakan bahagian yang sakit dan kita labelkan dia sebagai proses the setup. Okay, tune in kita belum masuk lagi. Tune in kita akan masuk sekejap lagi. Saya bagi 10 minit untuk tuan dan perempuan menyediakan tugasan di Jamboard, image orang dan labelkan kesakitan dekat bahagian image orang tu lah. So boleh Oh, okey. Ada yang gunakan handphone. Tak apa. Yang gunakan handphone agak kekangan sedikit untuk menggunakan aplikasi Jamboard. Yang mana menggunakan PC, kita teruskan aktiviti. Yang mana menggunakan handphone, kita akan kongsikan step buat Jamboard tu dengan URL YouTube lah. Nanti boleh buat kemudian lah. Okey, Jamboard tu. Kita akan set up save ini dekat Jamboard. Jadi yang mana ada PC, yang mana ada laptop dan sebagainya tu minta kerjasama tuan-tuan dan perempuan untuk menyediakan tugasan inilah. So saya beri 10 minit tuan-tuan dan perempuan untuk melaksanakan tugasan tersebut. Atau kalau ada yang masalah mungkin boleh tekan mikrofon ataupun type dekat apa juga pun boleh. Okey, baik. Rakan-rakan yang dah buka Jamboard, untuk dapatkan image tu, tadi itulah pergi pada search image tu dekat bahagian tepi tu. Nanti type ini sekejap, saya bantu rakan kita yang tak jumpa untuk cari image yang saya tunjukkan itu. Sila type dekat search itu, boleh buat people shape ataupun apa-apalah people shape. Boleh. Yang lebih kurang boleh. Janji dia adalah gambar rajah layout manusia tu, gambar rajah manusia. Sebab kita nak tandakan tu, jangan ada yang ada mata dan sebagainya, kita tak nak yang itu. Kita nak boleh type people shape Okey, type people shape dekat image search tu, nanti dia akan keluar banyak pilihan-pilihan. Janji dia lebih kurang sama, tak exactly macam ini yang saya tunjukkan, asalkan dia ada layout manusia yang tuan-tuan dan perempuan boleh tandakan bahagian yang sakit itulah.
Okey, sekejap lagi nanti kita akan buat tune in pula. Dah sudah tu kita akan buat tune in. Okey, rakan-rakan yang ada kemudahan PC dan laptop, saya harap gunakanlah ya ruang dan masa ni untuk buat. Yang mana tak ada, yang mana guna handphone dan sebagainya tu, saya faham kekangan itu. Yang menggunakan laptop dan PC sila cuba, kerana kalau tak cuba kita tak kenal pasti kat mana sakit, kita maknanya kita miss satu proses iaitu setup tadi itulah. Jadi mohon rakan-rakan peserta untuk buat ya aktiviti orang kata setup ni pada aplikasi Jamboard. Saya di setting. Okey, rakan-rakan dah ada yang dah siap ya, tahniah dah siap menghasilkan Jamboard body image ya. Nama aktiviti ni adalah body image. Kita aplikasikan dalam nama Jamboard untuk proses the setup ya. Jadi pertama yang kalau kita tengok dekat slide itu, kita kenal pasti isu yang dilalui, bukan dilalaui tapi error kat situ, dilalui. Sama ada kita sakit kat mana, kita sakit kat fizikal ke, kita sakit kat emosi. Kalau saya tunjukkan gambar dekat slide tu, dia sakit dua-dua lah, sakit emosi ada, sakit fizikal pun ada. Jadi step yang seterusnya adalah kita menerima ya, bila kita dah tahu kita sakit, sakit hati ke, marah ke, sedih ke, risau ke, takut dan sebagainya tu, fobia ke, kita terima kenyataan bahawa kita berada dalam situasi tersebut. Okey. Dan kita akan belajar dekat Jamboard itu. Saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat sticker note. Sticker note ada kat bahagian tepi ni. Klik dekat sticker note. Kita akan buat skrip afirmasi diri. Yang ini nak masukkan elemen doa tadi ni. Okey, kita dah masuk ke fasa tune in. Bila kita buat skrip afirmasi diri menggunakan sticky note ni, kita dah masuk ke fasa tune in. Di mana saya akan bacakan skrip yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut. Untuk yang Islam boleh follow saya punya ayat. Yang bukan Islam tolong sesuaikan mengikut agama masing-masing lah. Saya menggunakan kalimah Ya Allah. Untuk yang bukan Islam boleh gunakan Ya Tuhan ataupun Wahai Tuhan. Okey, ini adalah kalimah doa lah, kalimah doa. Kalau untuk contoh sakit yang saya tunjukkan ini, boleh copy ayat ini. Ya Allah, Ya Allah, walaupun aku mengalami kesakitan pada bahagian perut, kaki, bahu dan juga mengalami perasaan sakit hati yang menyebabkan sukar untuk tidur, sukar untuk bergerak dan
aku pasrah kepadamu, walaupun aku mengalami kesakitan, tapi aku pasrah kepadamu, aku pasrah kepadamu sorry. Bahawa walaupun aku mengalami rasa sakit di bahagian badan seperti perut, kaki, bahu, menyebabkan aku sukar untuk tidur dan bergerak, dan walaupun aku merasai sakit hati kerana disakiti oleh orang lain, tetapi aku ikhlas menerima semua kesakitan ini dan aku pasrahkan kepadamu kesembuhanku. Okey, itu adalah skripnya. Kalau saya boleh tulis dekat ruangan chat ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh follow . Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah kongsikan skrip afirmasi diri dekat ruangan chat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dan lengkapkan bahagian yang berkaitan dengan kesakitan tuan-tuan dan puan-puan dan juga perasaan ataupun kesan yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi disebabkan oleh kesakitan tu. Dan di hujung ayat tu tuan-tuan dan puan-puan tulis, aku ikhlas menerima semua ini dan aku pasrahkan kepadamu kesembuhanku. Okey, itu adalah afirmasi diri, iaitu kalimah doa itu. Boleh tambahkan pada ruangan Jamboard masing-masing . Okey. Baik, ada rakan-rakan kita yang dah siap . Jadi saya nak minta sedikit perkongsian, mungkin 2 atau 3 orang rakan-rakan kita untuk berkongsi tentang tugasan dekat Jamboard itu sebelum kita pergi kepada proses typing. Okey, kita nak tahu dululah sakit kat bahagian mana, yang mana nak share tu. Boleh kongsikan seperti mana yang telah dibuat bersama Puan Siti tadi, yang masa slot awal tadi tu. Boleh berkongsi tugasan dekat Google Meet ni. Siapa yang nak berkongsi, mungkin boleh on mikrofon dan
buat presentation lah bersama dengan rakan-rakan di sini. Okey, ada lagi yang masih yang tak jelas ya tentang apa kata bagaimana cara nak buat setup tadi. Ya, kita nak type skrip doa Puan Dayang ya. Dekat bahagian atas itu saya dah letakkan contoh skrip doa. Jadi Puan boleh rujuk yang saya letak pada 8 minit tadi tu. Tengok dekat situ ada contoh skrip, Puan boleh tiru di situ dan Puan isikan mana bahagian Puan rasa sakit dan juga apa perasaannya bila melalui kesakitan itu, disulami dengan satu ayat yang terakhir iaitu aku ikhlas menerima semua ini dan aku pasrahkan kepadamu kesembuhanku. Okey, untuk yang nak present, pergi dekat bahagian presentation. Pergi dekat bahagian presentation. Boleh on microphone dulu siapa yang nak present dan baru start dengan presentation lah. Okay, silakan rakan-rakan yang nak present boleh onkan microphone. Okey, Puan Dayang dah settle. Silakan sesiapa yang nak berkongsi tentang dia punya body image tadi tu. Sila on mikrofon dan maklumkan puan atau tuan nak present. Okey, Puan Nur Hamizah nak present cuma dia tak tahu cara ya. Pergi dekat yang slide ada slide presentation. Puan Siti mungkin boleh bantu rakan kita. Tak ada, Cik Azlinda. Ya. Tak ada pun ni slide presentation sini. Tuan tak dengar suara tuan perlahan. Boleh kuatkan sikit? Tak ada pun dia apa slide presentation kat sini nak klik. Tak ada slide. Tak ada keluar slide. Sekejap, ada peserta kita yang nak berkongsi. Tu, saya pun nak kongsi, saya pun nak try. Mr. Chandra, saya tak dengar suara Mr. Chandra. Boleh Mr. Chandra tuliskan dekat chat tak? Mr. Chandra, ya, kalau Mr. Chandra dengar, dengar. Mr. Chandra cuba tekan klik dekat bahagian bawah tu, bahagian yang ada simbol mikrofon, kamera. Ya. Turn on caption. Okey. Lepas tu ada di tepi tu Haslinda Hussein is presenting. Yes. Okey, Cik Chandra tekan present tu. Tekan klik present now. Present now tak ada situ. Okey, present now dia your entire screen a window a Chrome tab. Okey, pilih salah satu a Chrome tab. Pilih a Chrome tab. Okey. Okey, lepas tu Mr. Chandra check mana satu video bahagian yang Mr. Chandra nak ni. Okey, dah nampak dah. Boleh? Nampak tak? Okey. Nampak? Okey, thank you. Ada yang bantu tadi tu. Ini percubaan saya yang pertama, sorry ya kalau ada kekurangan. Nampak. Tahniah. Thank you. Mohon di-mute-kan dulu mikrofon. Kita bagi laluan kepada rakan yang nak present. Yang first kita pergi dengar dulu yang Mr. Chandra. Silakan Mr. Chandra. Okey, saya mengalami kesakitan bahu dan sakit lutut lah. So saya berdoakan agar ya Tuhan, walaupun aku mengalami sakit di bahagian bahu dan lutut yang menyebabkan aku merasa hidup ni tidak berguna,
Tapi aku ikhlas menerima semua ini dan aku pasrahkan kepadamu kesembuhanku. Okey. Ah, Okey, Mr. Chandra. okey. Berkongsi sakit di bahagian bahu dan lutut ya. Ya. Yang tak boleh diubati Dan lagi. skrip doanya kita boleh tengok Ya. pada sebelah kiri ya, slide. Boleh nampak ke peserta lain, boleh nampak tak apa yang Mr. Chandra tayangkan tu? Boleh komen? Okey, nampak. Okey, jadi Nampak. rasa sakit bahu, sakit lutut dan kesan dia tu sampai menyebabkan rasa hidup ni tidak berguna. Tapi selepas Mr. Chandra pasrahkan kesembuhan tu kepada Tuhan, apa yang Mr. Chandra rasakan? Saya kerap doakanlah agar sakit ini berkurangan. Kebelakangan ni dah berkurangan lah dan dapat jumpa juga ubat lah untuk sakit ni. Okey. Untuk kita kata healing process, kita punya sebutan ikhlas dan pasrah nanti kita akan ulang-ulang supaya kelegaan itu akan cepat kita rasakanlah. Baik. Ada lagi Mr. Chandra nak terangkan tentang apa nama sakit yang dialami tu? Okey, sakit lutut ni menyebabkan saya ni dah stop daripada bersukan, saya ni aktif sukan. Itu yang membuatkan saya ni sangat sedih lah, tak boleh melibatkan diri dalam sukan. Saya kerap main bola sepak dan badminton. So saya sangat rindukan kerjaya tu lah, sukan tu. Okey. Baik. Maksudnya di situ ada halangan tertentu dalam kehidupan tu menyebabkan Mr. Chandra rasa kesakitan tu sebagai penghalang lah ya. Ini menyebabkan berat badan saya juga meningkat. Ya, faham. Bila orang yang biasa dengan aktiviti fizikal ni lama tak buat, dia punya orang kata berat badan pun cepat naik lah ya. Kalau dulu Chandra seorang yang aktif ya dengan sukan Ya, memang aktif. Okey, baik. Tak apa Mr. Chandra, kita akan bantu untuk mengurangkan kelegaan. Kalau kita tengok di sini sebenarnya dia bukan sakit fizikal saja Mr. Chandra ada ni. Sakit fizikal tu dia lead tu perasaan kecewa, perasaan sedih ya, perasaan terkilan lah kerana tidak dapat melaksanakan aktiviti yang kita kata digemari. Jadi di situ sebenarnya kita nak rawat nanti dalam self nanti kita nak rawat dua bahagian lah kat situ. Kalau Mr. Chandra punya isu yang dikongsikan, ada dua sebenarnya kita nak rawat. Pertama, rawat sakit fizikal yang bahu dengan lutut tu. Yang keduanya adalah rawat perasaan kecewa dan sedih tu. Jadi dua. Baik. Betul. Kalau untuk itu kalau Mr. Chandra tak ada apa-apa lagi yang mungkin nak disebutkan, kita beri laluan pula kepada rakan-rakan lain yang mungkin nak berkongsi. Boleh. Thank you. Okey, silakan rakan-rakan lain boleh berkongsi. Puan Dayang mungkin nak kongsikan? Ataupun Puan Hamizah tadi. Puan Hamizah tadi dia pun ada hasrat berkongsi. Ini siapa ya? Saya tak nampak. Puan Hamizah ke yang ni? Yang ni siapa yang sedang? Oh, okey, Puan Hamizah. Okey, silakan Puan Hamizah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Tapi saya tak tahu keluar ke tak. Saya punya keluar Puan. Keluar. Itulah saya nak present tentang sakit bahu, pinggang dan tapak kaki saya. Tapi ni tak adalah kronik apa, cuma kalau macam duduk lama tu baru rasa lah sakit. Kalau buat kerja-kerja rumah tu tak ada lah apa. Okey. Ini melibatkan bila kita buat kerja yang terpaksa duduk lama tapi kalau macam bangun pagi ke apa okey je. Okey, ini penyakit lebih kurang sama lah dengan saya, lama duduk menghadap komputer. Kalau duduk lama tu, menunduk lama tu sakitlah bahu. Okey, dan Google Meet kita pun menyumbang jugalah sakit. Saya minta maaf ya pada rakan-rakan yang ada sakit belakang dan pinggang tu sebabkan duduk lama. Tapi sesi kita dah tak lama dah. Kita dah menghampiri 12:21. Jadi teruskan Puan dengan skrip ataupun nak terangkan lagi tentang sakitnya tu. Tak ada, itu je. Cuma kalau macam overuse tu for the day tu akan rasalah sakit. Tapi kalau
biasa-biasa kalau macam ada banyak sangat kerja tu baru terasa lah sakit-sakit sendi dekat bahu. Bahu. Mungkin sebab kalau macam kita dalam keadaan nak settlekan kerja tu kita macam banyak benda fikir kan. Kita macam stres sikit lah macam tu. Tapi okey je lah tekan ni. Okey, Puan sebenarnya Puan bekerja di mana? Ya? Puan bekerja di mana? Saya bekerja di SK Methodist Tanjung Malim. Okey, SK Methodist Tanjung Malim. Sebagai cikgu ke ataupun staf pengurusan ke macam mana? Cikgu. Okey, cikgu. Cikgu memang itu penyakit kita lah, duduk lama dekat dekat komputer, dekat ni. Sebenarnya saya guru interim baru masuk. Okey, baik. Sebelum ni 3 tahun lah mengajar dekat Ipoh. Okey, Sekolah swasta. Okey, teruskan. Saya nak teruskan dengan skrip saya. Okey. Ya Allah, walaupun aku mengalami sakit di bahu, di bahagian bahu, pinggang dan kaki yang menyebabkan aku merasa lenguh-lenguh, tetapi aku ikhlas menerima semua ini dan aku pasrahkan kepadamu kesembuhanku. Okey, alhamdulillah. Okey Puan Hamizah, bila Puan Hamizah dah buat skrip doa ni, saya nak tanya perasaannya, apa yang dirasai bila dah luahkan pada teks doa tu. Apa yang Puan rasakan? Itulah saya rasa dia lebih kepada macam perasaan positif sikit lah. Kita rasa macam berharap kan. Kita rasa macam walaupun sakit kita nak kuatkan juga diri. Macam tu lah. Sebab kita fikir nak rakan-rakan tolong yang lain tolong mute-kan speaker mic. Sebab ada gangguan daripada suara lain tu. Okey, teruskan Puan. Itulah kita rasa positif tapi kita tetap rasa nak teruskan sebab kita tahu kita nak buat tu untuk murid-murid. Alhamdulillah. Memang cikgu kekuatannya pada kita punya ni lah kan. Pada murid-murid, kita tengok murid-murid boleh buat apa yang kita dah tugaskan tu, kita rasa happy lah. Semua sakit tu hilang. Sakit tu memberi cabaran Puan interim dah berapa lama memulakan? Saya baru lagi, interim baru lagi, tapi sebelum ni saya kerja sebagai guru juga di sekolah swasta. Dan kerja tu dia agak macam memerlukan fizikal dan mental yang kuat sebab kerja dia memang pagi sampai petang. Okey. Sekolah tu inilah 2 sesi straight. Dia bermula sakit pinggang tu sejak Puan bekerja di sekolah swasta tu ke ataupun baru je dapat sejak berpindah ke tempat baru? Itulah sejak sekolah tu lah. Sejak sekolah yang 3 tahun tu lah. Okey. Maksudnya tempoh bekerja yang panjang tu memberi cabaran cabaran jugalah. Tapi sebab kita dah pindah kan daripada sekolah tu. Ni sekarang ni belum rasa lah sebab sekolahnya tak start lagi kan. Puan Hamizah di sekolah Puan ada kaunselor atau mana-mana kaunselor yang Puan kenal? Kat sekolah ada je sebenarnya tapi itulah saya tak pernah pula tak pernah lah sebab saya rasa saya takat ni boleh handle lagi. Cuma kalau sakit sangat tu saya akan just baring je lah, baring rehat dan bila bangun daripada rehat tu okey je. Okey. Sebabnya kalau Puan ingat presentation saya yang tadi awal saya cerita pasal stres, sakit belakang, sakit tengkuk tadi, ingat tak apa kan? Ada kaitan sebenarnya, that's why saya tanya tadi tu. Dia ada kaitan, dia sakit fizikal tu adalah respon. Tapi sebenarnya dia respon daripada situasi yang kita lalui sebelum tu lah. Sampai kepada ada orang efek emosi, ada orang efek fizikal, ada yang kedua-duanya tu lah kan. Jadi yang kita nak rawat, andai kata dia tidak semestinya kena tunggu ada masalah untuk jumpa kaunselor, sekadar nak luar, sekadar nak berkongsi, boleh kita ambil inisiatif itu untuk cari bukan saja kaunselor, siapa saja yang Puan percaya, Puan boleh share, Puan boleh kongsikan. Mungkin dia tidak melegakan kesakitan secara direct tapi dia boleh mengurangkan tekanan yang kita rasa tu kan. Kalau ada something yang nak dengar, sikit kita rasa kan. Betul. Ada sebenarnya kan kalau konsep mendengar ni jangan hanya kita letakkan kepada manusia menggunakan telinga. Bila kita tulis di doa, sebenarnya siapa yang mendengar? Allah. Tuhan. Good listener, the best listener adalah Tuhan lah tadi tu. Because that's why the power of prayer tadi tu ada di dalam teks doa ini. Mana kita ikhlas, kita pasrah menerima keadaan itu, kita punya dalam diri kita tu akan rasa lega, rasa lapang kan.
Sebelum ni kita kata kenapalah aku ni kan sakit gini kan, kita stres dan sebagainya. Tapi bila kita mengaku kesakitan itu dan kita serah kepada yang mempunyai power, the most powerful tu, di situlah kita kata elemen yang pertama penyembuhan adalah pada doa itu, pada kalimah doa itu. Kesanggupan puan menerima dugaan itu dan juga bergantungan puan kepada yang memberi ujian tu. Tak ada benda yang berlaku ini dengan tiba-tiba. Dia tak berlaku sendiri. Dia ada sebab musabab dan yang melalukan kita kepada situasi itu kena ingatlah siapa kan. Betul. Sebab kita serah balik pada dia. Yang memberi dia, yang mengambil kembali kesakitan kita adalah dia lah. Begitu. Kita konsepnya yang ingin dicuba dikongsikan dalam self. That's why kalimah spiritual tu duduk kat depan. Baik puan. Ada lagi puan nak katakan? Saya nak macam share je lah kepada semua cikgu ataupun yang berada dalam ni lah, dalam Google Meet ni. Kalau sakit macam mana pun kita take time to ourselves. Kalau sakit sangat ke bahagian-bahagian tertentu, kita rehat, ambil masa, then lepas tu baru kita boleh mula balik. Jangan macam terlalu push diri lah. Sebab dan kita pun kena sentiasa fikir positif yang kita mampu. Sebab banyaknya datang daripada pemikiran kita kan, mindset kita. Betul. Sangat betul. Itu je. Baik, terima kasih puan. Okey. Ada lagi rakan-rakan kita, silakan. Masa kita masih ada lagi. Jika tak gunakan kesempatan ini, saya risau tak ada lagi kesempatan untuk dengan saya kan. Dengan orang lain mungkin ada, tapi dengan saya takut tak ada lagi kesempatan. Jadi tak semua kaunselor yang boleh mengendalikan self secara online ya. Yang berani membuat pembaharuan itu saya lah. Okay. Dan sebenarnya self ni boleh dibuat secara orang kata secara live juga, sebenarnya secara fizikal. Okey, silakan Pak Umi. Pak Umi nak berkongsi boleh apakan mikrofon tu? Boleh onkan mikrofon? Puan Umi tak dapat cari mikrofon, tak dapat kesan mikrofonnya. Mungkin on puan, mikrofon boleh di on. Dah on ke belum mikrofonnya? Tak dapat cari. Puan boleh type dekat ruangan chat jika puan tak tak dapat menggunakan mikrofon, boleh gunakan ruangan chat tu. Linda boleh unmute ke? Cuba Linda unmute dekat Puan Umi tu. Rasanya Linda boleh ke sebab Linda host? Dia bukan mute kat sini, rasanya dia punya sebab dia bukan setting dari sini. Dia di device Puan Umi kok dia ada ni. Sebab kat sini saya tak. Mungkin. Dia tak. Mungkin device dia ada masalah kot. You can mute somewhere else, dia tulis kat situ. tak boleh mute kan dia. Okey. Jadi Puan Umi boleh type Puan tak nak beri laluan pada orang lain Okey, baik Puan. Nanti Puan boleh ni kalau Puan nak personal hantar pada saya pun nanti saya tinggalkan email. Puan personal pada saya pun boleh. Baik. Puan Umi beri laluan kerana dia ada kekangan sikit dari segi teknikal. Jadi boleh ambil kesempatan ini kepada rakan-rakan yang tak ada halangan dari segi mikrofon, silakan. Kita masih ada setengah jam dan saya akan berhenti 10 minit sebelum jam 1 untuk memberi laluan yang tak mendaftar SPKPM dan sebagainya nanti boleh mendaftar di di 10 minit terakhir nanti. Silakan, kita cuma ada dalam 20 minit je lagi. Silakan, kita nak buat taping lagi. Kalau tak ada, kita pergi kepada taping lah. Boleh tak seorang lagi? Kita dengarkan sebab taping 10 minit je. Silakan. Ada rakan-rakan kita yang berhajat untuk berkongsi. Untuk yang
kita kata bahagian terakhir sebelum kita buat taping, kita nak pergi kepada 18 titik acupuncture tu. Silakan. Ada ramai di dalam Google Meet ini. Saya harap ambil peluang ini. Okey, lebih kurang 60 orang silakan. Okey, masihkah ada lagi rakan-rakan kita yang berhajat untuk berkongsi? Kalau nak hantar pada saya email pun boleh, tak ada masalah. Rakan-rakan yang segan nak berkongsi di online boleh PM gambarnya kat saya, nanti boleh je kita selepas berkomunikasi selepas bengkel ini, boleh, tak ada masalah. Cuma bila selepas online mungkin dia akan ada gap untuk saya jawab lah, sebab selepas ni kita mungkin masing-masing ada kekangan nak menjalankan tugas. Jadi kesempatan kita live bersama-sama ni adalah saya akan bagi direct answer lah jika ada persoalan ataupun sebarang perkongsian. Saya dan Puan Siti ada di dalam ni, dan sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita punya Google Meet ni sebenarnya bukan hanya kita yang tengok, ada lagi rakan-rakan yang melihat melalui YouTube live. Jadi sebenarnya ada ramai lagi bersama-sama kita. Dan rakan-rakan kaunselor saya pun ramai sebenarnya yang sedang bersama-sama dalam aktiviti ni. Cuma mereka mereka tak kelihatan di dalam kita punya skrin ni saja, tapi mereka bersama-sama kita. Jadi ada kata saya dan Puan Siti tak dapat jawab, ada ramai kaunselor di dalam ini. Nanti mereka bantu jika ada keperluan lah. Okey, baik. Jika tidak ada lagi rakan yang nak berkongsi, maka kita akan teruskan kepada tadi dah tune in saya nak minta Jembok dah buat, tutorial kita skip. Dan tadi tu puan dan tuan-tuan, semasa tuan-tuan dan puan-puan merasakan kesakitan emosi fizikal tadi tu, cuba tuan-tuan dan puan-puan letakkan skala kesakitan tadi. Sebelum kita tapping, kita pergi pada proses tune in, kita letakkan skala di antara 0 hingga 10, di manakah tahap kesakitan tuan-tuan dan puan-puan rasakan, sama ada emosi atau fizikal ataupun kedua-duanya. Letakkan skala di antara 1 hingga 10, 0 hingga 5 tahap kesakitannya rendah, 5 hingga 6 sederhana, 7 ke atas tinggilah kesakitan itu dalam keadaan sangat sakit lah kita kata. Okey, jadi letakkan skala masing-masing. Settingnya adalah dalam diri kita lah. Kita setting kat dalam diri kita, kita sedang dalam keadaan contohnya sedih, kita letak, kalau kita letak 8 bermaksud kita dalam keadaan sangat sedih lah. Okey, ataupun kita dalam keadaan marah ataupun kecewa, kita letak sendirilah. Ataupun kita sedang sakit lutut, sakit belakang tadi tu, tahap kesakitan tadi letakkan. Berapa skala dia? Okey. Now kita akan pergi kepada the setup ya. Saya mohon izin sekejap, saya perlu minum air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mohon lihat kepada paparan skrin ini ya. Nampak tak paparan skrin saya? Tak nampak Okey, sekejap ya, saya paparkan. Okey, sekejap. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya paparkan di slide ini adalah 18 titik 18 titik meridian tadi, yang titik acupuncture tadi tu, yang mana setiap titik itu menyambungkan kepada organ-organ tertentu dalam tubuh badan kita. Bermula titik pertama kita ada pada bahagian atas. 100 meter point ada di bahagian umbun-umbun kepala kita lah. Okey, boleh sentuh umbun masing-masing. Di sini sekejap lagi kita akan tapping. Okey, di sini. Kemudian dia ada di bahagian kening, dua kening ni.
Boleh gunakan dua jari macam ni, kita tapping dekat bahagian kening. Dan kita boleh gunakan dua jari kita untuk tapping di bahagian bawah mata. Okey, di bahagian hidung tak perlu pakai dua jari lah, di bawah hidung satu je. Kan ada tercucuk hidung pula kan, kita kata pakai satu jari je. Ketuk, mungkin boleh macam tu kan, lepas tu kita ketuk. Kemudian di bawah bahagian bibir, ya, di bahagian bawah bibir kita ketuk di sini, dan dia ada dua di bahagian collarbone. Tak nampak saya nak tunjuk tapi ada di skrin. Di bahagian collarbone, dia kan dekat tulang kita tu ada tulang yang panjang tu, di hujung tu dia ada titik kat situ. So ketuk di situ. Di bawah bahagian lengan, underarm ada kiri dan kanan, dan yang dekat slide tu dia sebut under breast. Okey, lelaki dan perempuan dua-dua ada lah di bahagian tu. Di bawah bahagian under breast tu ada dua titik di situ. Boleh buat ketukan di situ, dan baki selebihnya adalah ada pada bahagian setiap jari, hujung jari. Hujung jari ni ada titik meridian. Kita boleh ketuk di bahagian hujung jari, setiap jari tu ada kiri dan kanan. Di bahagian sini, ya, kemudian di bahagian karate chop, dan kita akan last kali adalah pada bahagian gamut. Di bahagian gamut ni kita akan buat gamut procedure. Dia ada step dia lah gamut procedure, saya akan share sekejap lagi. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan dah buat penerimaan tentang sakit, dah buat scanning sakit mana dan dah terima dan letak skala kesakitan itu, saya dah perkenalkan pula titik-titik meridian yang ada pada bahagian badan. Semasa proses tapping berlaku, rakan-rakan bila ketuk itu jangan lupa sebutkan perkataan aku ikhlas, aku pasrah. Puan tak nampak saya tunjuk Ni ketuk macam ni puan. Tengok dekat ni. Ketuk macam ni, sebut perkataan aku ikhlas, aku pasrah. Tadi kita ada skrip doa tadi. Kita dah mengaku kita sakit kat bahagian mana, kita ikhlas menerima. Kemudian setiap kali kita tapping tu kita ingat kita ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Sebutkan perkataan itu untuk diri puan, tuan-tuan dan perempuan lah. Aku ikhlas, aku pasrah. Kemudian teruslah tapping sehingga kita sampai ke gamut prosedur. Ya, tak kisah berapa lama, dia tidak ada kiraan tertentu. Kita tapping je berapa kali kita rasa nak tapping. Kita akan buat sama-sama lah, senang. Bila saya beralih step tu, tuan-tuan dan perempuan boleh beralih lah. Dan untuk yang bercermin mata, nak tapping bahagian bawah mata susah pakai cermin mata tu. Boleh tanggalkan dulu, saya salah seorangnya lah yang bercermin mata. Jadi kita kita buka dulu cermin mata sebab takut nanti bila nak tapping terkena dekat cermin mata tu susah pula kan. Okey, jadi jom kita mulakan proses tapping. Saya remind kembali proses dah set up. Kita dah kenal pasti sakit kita apa. Tune in, kita dah terima dan kita dah letakkan merasakan kesakitan itu dan kita letakkan skala dia berapa. Kemudian kita dah berkenalan dengan 18 titik meridian. Sekarang kita nak mulakan proses tapping. Tapping ini kita akan bermula dengan 100 meeting point, iaitu bahagian atas kepala umbu-umbu ni. Okey, kita mulakan sekarang tuan-tuan dan perempuan. Boleh on kamera. Kita buat sama-sama. Kita ketuk di bahagian umbu-umbu kepala ni slow sudahlah. Jangan ketuk sampai sakit pula kan. Okey, ketuk pakai jari kita. Ketuk macam yang rakan-rakan kita buat ni. Ketuk pada bahagian umbu-umbu kepala. Ya, umbu-umbu kepala ni ketuk. Ketuk, aku ikhlas, aku pasrah, 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 aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Okey, kemudian kita beralih kepada bahagian kening, dua kening, ketukkan di bahagian kening, sebutan yang sama, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. 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 Kita beralih kepada bahagian bawah mata. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah. 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 Aku ikhlas, aku
pasrah. Kita beralih kepada bahagian bawah hidung. Aku ikhlas, aku pasrah. Ikhlas, aku pasrah. Bahagian bawah bibir. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Okay, ketukkan bahagian bibir, bawah bibir. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Ya betul, tak perlu ketuk kuat sangat, ketuk seadanya saja. Aku ikhlas, aku pasrah. Sebab kita nak tapping ni, kita nak rangsang bahagian titik meridian saja. Jangan ketuk kuat-kuat sangatlah. Ketuk biasa-biasa saja. Yang pakai pelitup muka tu susah sikit nak ketuk, boleh buka tak apa. Boleh buka, yang pakai pelitup muka boleh buka. Ketuk bahagian bawah bibir ni dengan sebutan aku ikhlas, aku pasrah. Buka. Okey, terima kasih puan. Okey, ketuk di bahagian bawah bibir. Kemudian kita beralih kepada dua collarbone kita. Okey, untuk yang bertudung boleh letakkan di bahagian ni lah yang ada collarbone kita dan kita ketuklah. Okey, aku sebut sama, ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Sebut sehingga kita rasa ni lah lega lah. Okey, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, ikhlas, aku pasrah, ikhlas, aku pasrah. Dan kita beralih kepada underarm, dia 4 inci di bawah kita punya ni, lengan kita. Dan kita ketuk aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Dan kita berpindah ke bahagian kiri pula. Aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, ikhlas, aku pasrah. Kita berpindah kepada under breast di bahagian dada bawah kita, ketuk di bahagian situ. Di bahagian under breast di bawah, maaf saya sebut ya, kalau bawah bahagian putih susu tu dia ada satu titik di situ. Untuk yang perempuan kalau segan boleh off kan kamera lah. Kalau yang perempuan kalau yang lelaki boleh teruskan, tak ada masalah. Dia di bawah bahagian putih susu dia ada satu titik meridian di belah kiri dan kanan boleh ketuk di bahagian itu. Okey. Ketuk di bahagian itu. Sebutan sama juga, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Okey. Kemudian kita pergi kepada jari. Kita pergi kepada jari, bahagian jari kita ketuk sama juga, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Pindah ke jari yang kedua, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Pindah yang keempat, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Dan jari ibu jari, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Bahagian tepi kuku tuan-tuan dan perempuan, titik meridian berada di tepi kuku. Ketuk di bahagian itu, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Dan kita beralih kepada bahagian tangan. Di bahagian sini sebutannya sama juga, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Kita pergi kepada bahagian karate chop. Di sini karate chop, ketukan di bahagian karate chop. Sebutannya aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Rasa tak bahagian ketukan tu dah kena pada bahagian karate chop, kita ada rasa sikit sakit kan? Ketuk kat situ, teruskan, aku ikhlas, aku pasrah. Dan kita pergi kepada gamut bahagian sini. Gamut dan dia ada prosedur. Jom kita buat gamut prosedur Okey, untuk gamut prosedur kita perlu melakukan 9 langkah untuk gamut prosedur. Bila kita dah ketuk kat sini, tuan-tuan dan puan-puan tolong pejam mata seketika. Kita pejam mata. Okey, sama-sama pejam mata. Okey, kemudian buka mata. Cuba kita tegakkan kepala seperti mana yang ada pada slide itu. Kita tegakkan kepala. Pastikan kita punya kepala berada straight. Saya sebab kena melihat kepada kamera jadi saya duduk sengit sikit lah.
Okey, kita tegakkan kepala dan kita gerakkan mata. Pertama kita gerakkan bola mata ke kanan, gerak ke kiri, gerakkan bola mata ke kanan, ke kiri dan kita pusing, kemudian kita pusing mata, berbola mata itu mengikut arah jam. Pusing berbola mata ikut arah jam dan tukar lawan arah jam pula. Okey. Kemudian setelah kita dah gerakkan berbola mata untuk pusingan arah jam, kita akan bersenandung lagu yang apa yang terlintas dalam fikiran lah. Kalau yang mudah saya selalu gunakan adalah lagu senandung Happy Birthday to You. Okey, dah bersenandung lagu Happy Birthday to You. Kemudian kita kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Kita senandung sekali lagi. Okey, dah habis senandung yang kedua dan kita tadi masa kita sebelum buat tapping kita dah letak skala tadi kesakitan tadi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan respon kat saya pada ruangan chat. Kongsikan berapa skala yang tinggal sekarang. Okey, tadi kita dah setkan skala kesakitan. Lepas kita dah tapping, kita dah buat gamuk prosedur. Boleh tuan-tuan dan puan-puan kongsikan di ruangan chat berapa skala yang masih tinggal terhadap kesakitan fizikal dan emosi. Boleh kongsi sama-sama dengan saya? Type dekat ruangan chat. Okey, alhamdulillah Puan Khairul Nisha dah nampaknya berkurangan ya skalanya daripada 8 ke 5. Rakan-rakan yang lain silakan berkongsi supaya kita tahu apakah tuan-tuan dan puan-puan merasakan kesan terapi self ini. Okey, daripada 4 ke 2. Okey, tidak Puan Liau. Okey, lagi rakan-rakan lagi yang lain sila typekan ya skala tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 6 ke 3 Puan Amizah. Okey, silakan. Okey, 5 ke 2 Encik Amir. Okey, ringan badan alhamdulillah. 8 ke 5, very good Puan Dana. Lagi rakan-rakan yang lain? Yang ni kalau type dekat chat mungkin boleh ramai type dekat chat. Okey. Silakan tuan-tuan dan puan-puan kongsikan dengan okey 7 ke 4, very good Encik Muzammil. Lagi rakan-rakan? Alhamdulillah rasa ringan badan. Baik, teknik ni tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang dan dijadikan sebagai amalan lah dan boleh buat juga pada ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita dekat sekolah ke, dekat tempat kerja ke. Cuma jaga yang saya kata tadi itulah yang perempuan batas jangan buat tapping kat rakan lelaki yang tak ada ikatan persaudaraan lah, nanti jadi lain pula kan. Kalau pasangan tak apa. Kalau yang dah berkahwin nak buat untuk bantu pasangan contohnya dia penat, dia stres dan sebagainya, boleh tak saya buat tapping? Kalau dia benarkan dan kita bantulah. Teknik tadi saya dah kongsikan. Saya rumuskan sedikit. Yang pertama kita buat ada setup. Cuma tak payahlah pergi buat jembot dengan rakam pun tak apa. Jembot tadi hanyalah satu cara bagaimana kita nak tunjukkan secara online. Sebab saya tak boleh nak pergi bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tunjukkan jembot. Tapi untuk yang secara fizikal tak perlulah suruh dia buat jembot sekarang, tak payah. Dia boleh beritahu secara verbal kat mana kesakitan dia boleh minta dia settingkan dalam kepala dia sakit tu tahap mana dan minta dia terima dan minta dia buat satu skrip doa. Untuk yang secara fizikal, untuk tuan dan perempuan amalkan sendiri dan juga untuk dikongsikan dengan rakan yang lain tu, skrip doa tu boleh ditulis kat kertas pun. Dia tidak semestinya nak tulis dalam boleh. Boleh, maknanya kita janganlah paksa masa kita nak
lepas tu nak buat tapping berterusan kita rehat-rehat dululah. Maksudnya hari ni dah buat, mungkin tengah hari kan, petang-petang sikit ke malam boleh buat lagi dan kita boleh continue awal pagi dan sebagainya. Tapi jangan lupa sediakan air. Sebelum buat tapping ni, jangan lupa sediakan air. Tak segelas air lah, at least segelas air. Sebelum buat tapping, minum dulu dan baru kita buat proses tapping tu lah. Dan boleh diulang-ulang. Manfaatnya kita akan rasa kelegaan dari sudut emosi, kelegaan dari sudut kesakitan fizikal. Tadi kita dah puasa, kita tak galakkan buat self ketika siang hari lah, kita boleh buat malam boleh buat. Kalau yang berpuasa. Ya boleh, betul Puan. Kita boleh amalkan dia sebagai senaman kerana kita sebenarnya merangsang titik-titik akupuncture, titik meridian. Kalau macam kita kata ada orang yang kalau mungkin nak pergi cucuk dengan jarum tu, tak semua orang berani kan. Yang cucuk-cucuk dengan jarum kat badan tu, tak semua orang berani. Tapi tapping tu tak menakutkan sangatlah. Saya kira lebih mudah kalau kita tapping sendiri. Dekat 18 titik akupuncture yang saya dah kongsikan tadi tu, hanya perlu ingat bahagian kepala, dua kening, bawah mata, bawah hidung, bawah bibir, collarbone, underarm, bawah breast dan juga di sini di bahagian tepi lengan ni karate chop dan di setiap hujung-hujung jari dan kita akhir dengan gamut. Okey, gamut bahagian ni dan kita buat gamut prosedur lah. Yang tadi tu yang saya nyanyi happy birthday lah, gerakan mata lah, kiraan 1 hingga 5 lah. That's gamut prosedur. Okay, dia very orang kata brief teknik, but dia very orang kata kita boleh rasa kesannya dalam masa 10 minit. Tapi kena ingat bahawa apa yang kita buat ini, apa yang saya ajarkan pada tuan-tuan dan puan-puan ni hanyalah ikhtiar. Sebab kesembuhan itu tadi kan kita belajar kita belajar konsepnya, kita serahkan pada Tuhan. Jadi Tuhanlah sebenarnya yang memberi kita kelegaan, kesembuhan, mengurangkan rasa sakit itu bukan sebab saya ajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuma menunjukkan cara tuan-tuan dan puan-puan melakukan ikhtiar dan sebab ikhtiar itu diberikan kelegaan lah. Dan kita harap bila kita dah buat rawatan itu daily lah, kita kata dia boleh menyembuhkan lah. Sebab kita dah rangsang titik energi pada badan kita di mana darah-darah yang tak lancar, kita kata mungkin dalam badan kita tu ada kesakitan-kesakitan tertentu. Jadi bila kita rangsang titik energi, sebenarnya kita mengembalikan keseimbangan badan kita tu. Jadi itu pentingnya kita tahu teknik akupuncture. Dan untuk makluman rakan-rakan, saya sendiri selain daripada saya buat tapping, saya ada juga yang buat akupuncture kat jari tu. Saya tak berani yang dekat badan tu. Saya tak berani dekat badan tu, saya gerun juga dengan jarum. Tapi kalau buat dekat jari tu saya pernah buat dan yang selalu saya buat adalah bekam. Untuk yang rawatan bekam saya selalu, sebab badan saya banyak angin, jadi saya buat rawatan bekam, terutamanya bahagian belakang lah, bekam. Dan di samping tu buat tapping lah, sebab bekam ni kita perlu nak set masa dan dia ada, of course dia ada bayaran tertentu kan. Kalau tapping ni kita tahu cara dia, free je. Kita sendiri boleh buat. Yes, maknanya ada terapi yang boleh dibuat di rumah. Dan dia boleh dikongsi. Ilmu ni boleh dikongsi, cuma kena tahu step dan dia punya ni je lah. Kita kena ada knowledge, nak buat apa-apa pun memang kena ada knowledge lah. Tak boleh sembarang je, tengok aja tak buat. Kita kena belajar. That's why tuan-tuan dan perempuan hadir ke bengkel ini, sebab kita nak beri ilmu yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat. Jadi very simple, 10 minit boleh buat di office, boleh buat di rumah. Tengah driving tak perlu dululah buat kalau tengah driving tu, takut risau pula hilang fokus sebagainya tu kan. Dan kalau kita belajar teknik advance, sebenarnya kita boleh guna isyarat je. Kita boleh guna isyarat dan kalau kita ikut dia punya kursus intensif, saya seorang sefter, saya pernah ikuti bengkel sefter, bengkel terapi sef ni dan saya ada sijil pengamal sefter, saya dikenal sebagai sefter. Dia ajar advance terapi sef ni, kita boleh hantar je energi tu kepada orang yang kita nak rawat tu. But saya dah lama tak praktis lah nak hantar dan untuk hantar energi tu kita buat prosedurnya pada diri kita niatkan kepada orang yang mempunyai jasad tu. Cuma dia ada satu resiko lah kalau kita nak buat jenis yang kaedah tu, namanya surrogate.
surrogate ni kita hantar energi, kita buat tapping pada diri kita, niatkan kat orang yang kita nak bantu tu untuk kesembuhan dia. Cuma dia ada risiko kalau orang tu sakit, sakitnya boleh transfer. That's kalau kita buat sendiri risikonya lebih kurang lah, tak adalah kita kata transfer sakit orang kan. But then untuk perawat mungkin dia ada apa sendirilah, protection sendiri. Untuk saya tak berani buat surrogate, cuma saya kongsikan ada kaedahnya kita boleh buat untuk orang lain dari jauh. Dan pernah dicuba satu masa kita orang punya bengkel tu, bila dah surrogate tu orang yang ditujukan apa tapping itu memang yang tak berpeluh tu jadi berpeluh. Maknanya dia ada connection sebab kita send apa energi tu kepada orang tu, dia macam kita hantar kepada orang yang kita nak bantu, dia terima. Bila terima ada kesan lah kepada dia. Cuma untuk sesi saya tak ajarlah surrogate. Saya sendiri tak praktis surrogate kepada klien dan di sini semua saya cuma beritahu secara sepintas lalu sajalah tentang surrogate ni. Jangan pula surrogate orang. Tolong jangan surrogate orang kita buat dulu untuk diri kita cuba bantu dulu diri kita, dan untuk ajar orang-orang terdekat kita tapping tu is okay lah. But then not surrogate lah. Surrogate tu dia teknik yang advance. Okay, itu sekadar itu saja perkongsian dari saya. Komen yang terakhir ni saya tak sempat nak baca. Okey, Puan Hamizah ada soalan sebenarnya kita tapping bahagian gamuk dulu, bahagian gamuk prosedur serentak. Okey, gamuk prosedur ni dia terakhir. Dia adalah step terakhir selepas kita dah tapping. Dia adalah step terakhir yang saya tunjukkan tadi tu, kita buat di bahagian last. Gamuk ni sebab kita nak pastikan bola mata kita bergerak kiri kanan tu, kita nak tengok kita punya ni okey tak, insight kita ni okey ke tak. Kalau kita gerak ke kiri, gerak ke kanan, is it kita merasa susah nak gerakkan mata ke dan sebagainya, that's mean kita penglihatan kita ada masalah kan. That's why dia suruh gerak kiri kanan, atas bawah kan. Dan senandung tu kalau kita ada masalah emosi, sebenarnya nak bersenandung tu pun susah. That's why gamuk prosedur dia meletakkan syarat step bersenandung. Sebab kita kalau boleh senandung dengan smooth, kita tak ada halangan nak bersenandung tu, boleh aja buat bila-bila masa. Maksudnya kita tak ada dalam keadaan emosi yang sangat terganggu lah. Kalau orang yang terganggu nak menyanyi happy birthday, minta maaf lah, memang tak lah kan. So masa itulah kenapa gamuk prosedur ni disyaratkan dalam proses SAF. Jadi untuk sesi saya, ada rakan kita yang ada rasa pening kan bila gerakkan mata. Gerakkan mata kalau dalam keadaan biasa selalunya kita tak pening. Tapi kalau kita gerakkan mata kita rasa sakit, dia ada ni sedikit lah. Mungkin sama ada kepala kita ataupun ni mata kita pun, kalau macam saya memang bercermin mata. Bila buka cermin mata memang gerakkan mata sakit lah. Itu dia punya ni. Okey. Ada lagi persoalan? Boleh tanyakan di saat-saat akhir. Okey, dah tak ada dah. Cermin mata juga. Sebab buka cermin mata tu. Bila buka cermin mata tu memang normal lah rasa sakit bila gerakkan mata. Masalah penglihatan tu menyebabkan mata kita sakit bila gerak-gerak tu. Okey. Baik, untuk SPM KPM, daftar kehadiran, ada lagi ke rakan-rakan kita yang belum mendaftar? Mungkin saya boleh minta bantuan kepada saya punya rakan ni, tim admin saya. Sekejap ya.
Okey, rakan-rakan yang nakkan slide yang saya tunjukkan tadi ataupun berhajatkan slide Puan Siti tadi, dia dah bagi kebenaran. Tolong request dekat email saya tu, nanti saya akan panjangkan. Baik, untuk ke daftar kehadirannya, kita telah paparkan dekat slide QR boleh scan QR untuk daftar ataupun boleh pergi kepada URL yang di bawah tu, ada juga diletakkan di situ. Jadi sila daftar kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di paparan yang telah kita sediakan lah. Dan kalau ada pertanyaan lanjut tu boleh email kepada saya lah nanti kerana kesempatan kita dah sampai ke orang kata penghujung lah. Jadi saya mewakili rakan-rakan saya Puan Siti Nurhida dan juga saya sendiri Haslinda. Ucapkan terima kasih di atas kesabaran dan kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya, dan mohon maaf tadi internet server down sekejap. Saya pun boleh tahan jugalah, terkejut tadi tiba-tiba dia server down, dan tapi kita telah overcome benda tu, kita dah sama-sama atasi. Alhamdulillah kita dah sampai penghujung. Dan tolong rakan-rakan pastikan setiap orang yang ada di dalam ini ataupun yang menonton di YouTube live, tolong scan QR kehadiran ni untuk dapatkan jam berkhusus ya. Dan juga kalau tak dapat scan, kalau tak ada QR scanner, boleh pergi kepada URL yang telah tim saya letakkan di bahagian bawah slide tu. Jadi untuk itu sekian dulu. Link SPM KPM tak ada. Dekat slide ada. Yang https /URL tu, tiny URL tu. Okey, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah jika ada kesempatan masa lagi, kita akan berjumpa lagi lah, sama ada secara fizikal atau secara maya. Yang mana dekat, saya di Negeri Sembilan ya, di Negeri Sembilan. Kalau akan datang mungkin berjumpa dengan saya atau rakan-rakan di IPG, confirm lah jumpa. Rakan-rakan di IPG confirm jumpa saya, terutama IPG Teknik lah. Saya tengok ada rakan-rakan IPG Teknik saya dalam kita punya ni. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menikmati makan tengah hari di lokasi masing-masing. Sekian, terima kasih. Nak tengok apa email saya. Apa? Sekejap saya bagi.